Hai semua, kita sambung dengan tajuk bab 7 iaitu udara. Tajuk kita hari ini adalah pencemaran udara iaitu subtopik 7.3. Apa yang dimaksudkan dengan pencemaran udara? Pencemaran udara merupakan satu keadaan yang melibatkan kehadiran sebarang bahan pencemar dalam udara. Contoh bahan pencemar seperti sulfur, sulfur dioksida, klorofluorokarbon, logam toksik seperti plumbum, tembaga dan radioaktif. Keadaan ini boleh menyebabkan kemudaratan dan ketidakselesaan kepada manusia atau organisma hidup lain, serta merosakkan alam sekitar apabila dibebaskan ke atmosfera. Sekiranya bahan-bahan seperti yang saya sebutkan tadi, antaranya ialah logam toksik, plumbum, tembaga, sisa radioaktif, sentiasa ada dalam persekitaran kita, dia boleh menyebabkan atmosfera kita akan menipis. Gambar menunjukkan punca bahan pencemar dan bahan pencemar yang dikeluarkan. Aktiviti manusia yang boleh keluarkan bahan pencemar di udara antaranya ialah seperti penjanaan kuasa elektrik yang boleh mengeluarkan bahan api fosil seperti gas asli, minyak dan arang batu. Pembakaran bahan-bahan api seperti berikut boleh mengeluarkan bahan pencemar. Selain itu, seperti melalui gambar ini adalah kereta. So, kenderaan bermotor. Setiap pergerakan kenderaan motor menggunakan tenaga yang banyak dan membuatkan pembakaran bahan api fosil yang banyak yang boleh menghasilkan asap, jelaga, habuk dan pastilah boleh mengeluarkan bunyi yang bising. Seterusnya, kilang iaitu aktiviti perindustrian boleh menghasilkan bahan pencemar seperti habuk, jelaga, asap, zarah logam. Seperti aktiviti pertanian juga boleh mengeluarkan bahan pencemar seperti bahan semburan, pestisid, baja kimia. Peti sejuk dan juga penyaman udara bukan sahaja menggunakan banyak tenaga tetapi alat-alat ini juga boleh mencemarkan udara apabila cecair penyejuk yang digunakan melepaskan klorofluorokarbon iaitu CFC ke udara. Seterusnya boleh menyebabkan lapisan ozon menipis. Apakah kesan buruk pencemaran udara kepada kita? Okey, antaranya adalah kesihatan manusia. Asap jelaga menyebabkan masalah kesesakan nafas. Hal ini disebabkan oleh gas-gas seperti karbon monoksida akan meracuni sistem pernafasan iaitu sistem pengangkutan oksigen dan oleh sebab itu dia boleh menyebabkan manusia mengantuk, mempunyai penyakit lelah dan menyebabkan fungsi paru-paru manusia akan terjejas. Saya tambah lagi satu iaitu nitrogen oksida iaitu bahan tercemar yang boleh menyebabkan edema dan juga pendarahan pulmonari. Bahan tercemar seperti ini boleh menimbulkan kerengsangan dan akan menyebabkan inflamasi paru-paru dan ketidakupayaan untuk bergerak. Banyak kesan yang akan kita alamilah sekiranya terjadinya pencemaran udara yang melampau. Seterusnya, bangunan dan infrastruktur. Habuk dan jelaga mengotorkan bangunan boleh menyebabkan berlakunya hujan asid yang boleh mengakis struktur konkrit dan juga batu kapur dan boleh mempercepatkan pengaratan besi. Seterusnya, untuk tumbuhan dan juga haiwan, hujan asid boleh menyebabkan tanah berasid dan kurang subur. Hujan asid menyebabkan sumber air berasid dan tidak sesuai untuk hidupan akuatik. Asap dan jerubu mengurangkan cahaya matahari sampai ke bumi dan menyebabkan kadar fotosintesis menjadi rendah. Tumbuhan juga mengalami kerosakan nekrosis iaitu keguguran daun ataupun klorosis yang boleh pertukaran warna dan pertumbuhan dia akan terbantut.
Seterusnya, untuk iklim bumi pula, pembebasan asap dari kilang, exhaust kenderaan dan pembakaran terbuka boleh menyebabkan jerebu. Karbon dioksida yang berlebihan boleh menyebabkan kesan rumah hijau. Klorofluorokarbon juga boleh menyebabkan lapisan ozon menipis, dan gas sulfur dioksida dan nitrogen dioksida boleh menyebabkan hujan asid. Hujan asid banyak keburukannya. Antara yang tadi, yang pertama adalah boleh mempercepatkan pengaratan, boleh menghakis bangunan. Okey, untuk tumbuhan pula dia boleh menyebabkan tanah itu berasid dan menyebabkan dia kurang sesuai untuk digunakan untuk tanaman. Jadi, apakah langkah-langkah mencegah dan mengawal pencemaran udara? Yang pertama, kita boleh membuatnya daripada segi undang-undang, iaitu denda kepada perokok yang merokok di kawasan larangan, denda kepada individu yang melakukan pembakaran terbuka, denda juga kepada pemandu kenderaan yang exhaustnya mengeluarkan asap yang berlebihan. Melalui sains dan teknologi pula, kita boleh hasilkan teknologi kenderaan hybrid, teknologi peti sejuk yang menggunakan hidroklorofluorokarbon, iaitu menggantikan CFC, pemasangan penapis cerobong asap di kilang, penggunaan penukar pemangkin pada kenderaan bermotor, menggantikan kaedah penggunaan pestisid dengan kaedah kawalan biologi untuk mengawal haiwan perosak. Seterusnya, melalui kaedah pendidikan. Seperti awaklah sekarang, pendidikan di sekolah menekankan pencemaran udara dan langkah-langkah pengawalannya. Program anti merokok, galakan untuk berjalan kaki atau menunggang basikal, galakan menggunakan pengangkutan awam ataupun perkongsian kereta. Ini adalah peta konsep yang awak boleh dapati dalam buku teks awak. Ini merangkumi bab 7 lah. Okey. Tugasan anda. Ini adalah salah satu poster yang saya telah buat sebagai rujukan anda. Poster saya melibatkan bagaimana kita mahu menjaga bumi daripada pembakaran ataupun daripada pencemaran udara. Iaitu poster ini, kalau awak tengok sebelah kanan saya, bumi yang bagus, maksudnya bumi yang cantik, yang tidak tercemar, dan sebelah kiri saya warna kelabu. Saya adaptasi mengatakan bahawa bumi itu tercemar dengan teruk. Adalah jaga bumi kita. Jadi, apa tugasan anda? Tugasan anda ialah sediakan satu poster berkenaan pencemaran udara. Gunakan idea anda untuk melontarkan bagaimana anda mahu menyelamatkan bumi daripada tercemar. Okey, itu saja untuk hari ini. Terima kasih.